Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati Tuan Pengerusi, seterusnya ahli jawatan kuasa penganjur, Imam Bilal, para ustaz, makmum jamaah sekalian muslimin dan muslimat, sama-sama kita panjatkan syukur pada petang ini Allah Ta'ala benarkan kita berada dalam surau Kampung Surau Padang Kemuting ni untuk satu sesi tazkirah berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada petang ini terhitung sebagai suatu amal soleh yang akan kita lihatkan akan keuntungannya pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti. Kita sudah pun masuk dalam juzuk yang kedua daripada bulan Ramadan. Masing-masing sudah serasi dengan puasa. Kalau hari pertama, hari kedua rasa lapar, dan ni tak berasa lapar dah. Dan surau masjid pun malam-malam ni nampak awal kurang dah orang. Ada kurang dah. Kalau 1 Ramadan, 2, 3, 4, 5 tu jadi ramai. Jadi kalau 10 dah kata ni dia ada kurang dah. Pasal apa? Pasal nak timbul Syawal. Pada 20 hari lagi, 19 hari lagi. Masing-masing dengan hak masing-masing lah. Berpuasa, bertarawih dan seumpamanya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Ramainya umat Islam yang berpuasa, tetapi tidak ada daripada pahala puasa ataupun ganjaran ataupun fadilat puasa mereka itu melainkan lapar dan dahaga saja. Maksudnya ramai puasa Tuhan tak terima. Puasa ramai Tuhan tak terima. Apa sebab Tuhan tak terima? Banyak sebab. Yang pertama, orang yang puasa tapi dia tidak beriman kepada Allah. Sebab tu dalam hadis memberikan tentang Ramadan, Nabi menyebut, man qama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar atau kama qala. Siapa yang mendirikan Ramadan, iaitu berpuasa dan bersembahyang atas dasar beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran yang disediakan oleh Allah, diampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nombor 1 yang Tuhan tak terima, puasa tak beriman. Tak beriman, mana puasa? Kalau tak beriman, tak puasa pula. Ada. Kerana Islam ini dia kait dengan rukun. Rukun termasuk yang puasa yang kita kerjakan. Mendirikan puasa baru menunaikan rukun Islam. Semayang tak beriman, puasa tak beriman. Orang kata mu puasa tak? Puasa lah. Semayang tak? Semayang. Lepas tu akidahnya rosak. Dia percaya kalau berubat Tok Bomo boleh lebih baik, doktor boleh lebih baik. Dah sia-sia puasa. Kalau anak kita makan gaji bandar besar belaka bakar, tak susah dah ibu bapa dah. Tuhan nak terima ke mana puasa? Pasal rosak dah. Akidah rosak jahanam. Kalau piti banyak dalam bank, tak susah dah bila-bila, senang hamba. Nampak? Tuhan tak terima puasa lelah saja. Sebab apa? Pasal hanya Allah saja segala-galanya. Kalau kita yakin piti banyak senang akan datang, jadi murtad, batal akidah, syirik, punah jahanam. Dan nak terima guana puasa. Nak? Hak jenis percaya maknanya manusia yang beri nikmat, bukan Tuhan.
Tak jadi apa gak puasa, menyanda macam ular sawa nak apuh. Pasal apa? Pasal tidak beriman kepada Allah. Batu nabi-nabi, rasul-rasul mari ke umat masing-masing. Dia tak ada usaha lagi, dia iman dulu. Beriman dengan Allah Taala dulu. Baru mari hukum hakam, baru mari ibadat. Nampak? Iman dulu. Batu Nabi kata ramai umat aku puasa tapi tak boleh pahala. Tu hak jenis rasa akidah. Dia antaranya lagi makan haram, sumber yang haram, nega benda haram, maka tak terima ibadah. Tak usah kata puasa, semayang tak terima. Dah tembak babi jual ke orang kafir. Kaedah mengatakan ma haruma akluhu haruma bai'uhu. Apa yang haram kita makan, haram jual beli. Tapi bukan sini. Tembak babi jual ke Cina kafir. Lepas tu pitih buat beli kema buat buka puasa. Balik awal terus. Ada satu tempat berlaku Tok Imam tukang tembak, Tok Bila tukang jual. Dan awak aku ni jahil. Dia kata Datuk Imam jahil lagi. Tok Imam memang jahil. Dia tak jahil ni alim, baru tak jahil. Kalau Tok Imam tu ngaji, baru tak jahil. Dah tu Tok Imam dah. Tok Imam tak ada kait dengan ilmu. Tok Imam ni ketua dewan bab semayang. Kalau dia belajar agama dengan ulama-ulama Tok Guru, Tok Imam tu tak jahil. Kalau jadi Tok Imam saja, jahil. Nampak? Nampak tidak tahu dia tu lah. Ingat tak apa? Ingat tak apa je, berubah bulu kening. Nah, nak main ingat tak apa? Jawab gitu lagi dalam kubur, bukan kita. Mana mau jual babi ke Cina? Mana mau jual labi ke Hindu? Jawablah kubur. Nah, ingat tak apa? Jawab gitu. Nampak? Sumber yang haram. Tu jenis kapung. Hak ikat katok ni besar gitu. Katok dia ni. Kalau lelek ulu lah dia. Dia dalam biar air. Besar-besar gini lah, sekali 2 kali sekor. Jual ke Cina. Cina buat singgang. Asal bedah. Dia kata tak, kita tak angkang jual ke Cina. Dah boleh hukum. Dia kata buat pedah tak boleh. Hok main buat-buat ni. Tuhan beri amal, suruh mengaji, suruh belajar agama, buat dia. Nah, seorang 50, 60, 50, 60 amal. Hak cik berapa dah? Cik 60. 60 jahil macam itik sekati. Dah benda boleh cari dunia. Tu kita. Kita ni akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa kita jahil dalam bab agama? Ramai. Sebab tu jadi makan haram. Hak tahu dah nak makan haram juga tu nombor 2. Nombor 1 tak tahu. Nah, kalau budak kek tak apa, dia tak tanggungjawab. Ayah buat balik beras, pitis curi. Anak tu makan, bini tu makan, tak dosa. Pasal tak tahu. Bini tu tak wajib kena pergi tanya pula, abang beli kedai mana? Pitis duana. Tak wajib pula gitu. Tapi kita ni sebagai umat Islam biar tahu halal haram. Dalam kebanyakan kehidupan kita, kita kena tahu. Setengah-setengah perkara tak wajib tahu. Kalau termakan hak haram, maaf. Dah kalau ni orang lagi kira halal haram dah. Nah. Dah gua ni mu tak boleh. Piti ni. Nak isi borang. Dah orang kata tak boleh. Kira apa kau orang ambil kan hak mau. Rezeki jangan ditolak. Ramai buah gini. Jadi sama seri dengan beruk hak duduk atas hendak basikal. Beruk nak makan ni tanya halal haram. Beruk. Tanya tak? Dah kalau kita orang kampung asal boleh piti sudah tak tahu sumber mana, anak beranak beruk. Ke tak betul gitu? Dah. Kekerah sangat. Bukan kita nak marah kat orang ni tak. Bulan-bulan puasa ni.
Neh. Kalau tidak tak tajam otak. Golok tupuk, kita asah perlahan. Setuh dengan batu ngasah. Tajam. Dok dia kena keras. Ring baru tajam. Ada tempat kena slow. Dia tengok gitu. Tak apa keras-keras pun kat dia ada nasi tau. Ada nasi. Jadi daklah parok sangat, jadi bukan kita nak kata kakak pun ni dak. Tazkirah, beri peringatan. Kalau dak sudah. Kalau ya beki. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tuhan kata beri peringatan. Kerana beri peringatan tu kadang-kadang memang memberi guna kepada orang beriman. Macam kita marah ke anak-anak kita kau. Kalau anak kita jawab memang kita bengar dengar. Benda ayah belebel tak mau. Tengok. Padahal ayah belebel bukan nak suruh nak kata anak tu jahat. Nak jaga-jaga, nak suruh jadi molek. Faham? Jadi ulama-ulama ni ibu bapa jadi binatang dia tak ada kira. Dia mari je meh atau meh depan dia tak tanya dah. Halal haram. Jadi kita bukan binatang. Kita manusia yang berakal. Tuhan beri pula agama. Kita bagi meh kat lembu. Lembu tengok cuah meh depan muka lembu. Ada tanya halal ke haram kan? Tak tanya dah. Maka kalau kita tak beri jadi anak beranak sama seri dengan martabat lembu, kita kena tahu hak halal haram. Haram dak ambil. Sorry, minta maaf Halal dak apa. Nampak ni? Baru ada beza kita dengan orang kafir. Orang kafir dia faham belaka. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Tuhan kata adakah sama orang beriman dengan orang kafir? La yastawun. Tu subuh-subuh Jumaat. Sini baca tak? Baca kau. Bukan sini mazhab Maliki pada muting. Mazhab Hanafi belaka, mazhab Syafi'i belaka. Faham tak? Kunut subuh sujud sejadah Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Tu imam baca, ingat saja. Ingat nak suruh ikhfa bila gunah saja. Nak suruh sedap tajwid dah. Nak suruh makmum dengar. Tu imam tanya adakah sama orang beriman dengan orang kafir? La yastawun. Makna tak sama. Jauh langit dengan bumi. Kena nampak maksud ayat. Jangan nampak yastawun ma'arif disukung. Itu tak kawal tu. Untuk bacaan di mulut. Tak sama orang kafir, tak kira halal haram faham belaka. Cina dia tak ada bab warak. Cina orang Hindu, Buddha, Majusi tak ada warak dia. Dia warak tak warak ni orang Islam. Jadi kalau siapa pitih kita dia pakai retak selalu sama dengan lembu pakai tak tanya, cuma baik lembu sikit lah. Pasal lembu dah masuk neraka. Ada lembu masuk neraka. Mana lembu ni masuk neraka ni? Zina, lembu kata. Tak ada. Manusia lah. Yang derhaka kepada Allah. Jadi kita ni hidup sekali seorang. Belajar hukum syarak supaya makan minum kita terjaga. Bila terjaga, maka puasa kita tak lelah saja. Tak usah kata 30 hari, sehari dah Tuhan terima puasa kita. Tak apa dah atas hari. Umpamanya, pasal sehari tu yang Tuhan terima, dia benteng daripada api neraka. Sebab itulah ibadah-ibadah kalau makan hak haram, maka tak jadi rawat. Dalam ni ada apa-apa. Pasal apa rakyat makan hak haram? Pasal orang atasan makan. Dia kita buka kedai, kita jadi tokel lebong, kuli lebong. Nampak? Tapi kalau tokel berjaga-jaga, tokel ni jenis jujur dan sebagainya, ada juga kuli lebong tapi tak parah. Tu kepala dia kena molek. Dah kalau kita ayah luar pendek dah, anak luar dalam saja. Faham? Ayah cing diri, anak cing berlari. Dah ni ayah cing berlari. Rasuah merata-rata, makan haram ada apa? Tubik dalam surat khabar datuk ni 20 juta rasuah. Tubik dalam surat khabar pula datuk ni lesak piti pula 20 juta pula. Kau ni bahang piti 500,000, kontraktor pula bahang 50,000. La ilaha illallah. Jadi ada apa? Nampak? Apa jadi gitu? Jadi
hilang bisa tegal biasa dah. Zaman apa benda ni? Sultan Zainal Abidin yang 3 Meter Negeri Terengganu 4 kali berlaku zina. Berkatnya 15 tahun Meter 4 kali berlaku zina. Kita 4 minit sekali. Faham tak? Dalam surau batu buruk. Ada lagi batu buruk kat orang main. Ada surau comel tengah. Dalam surau tu berzina dalam tu 2 pasang. Berzina dalam surau. Ni zaman Haidari. Nampak? Sebab apa? Sebab masing-masing tak beriman dan tak bertakwa kepada Allah. Ayah tak beriman, dengan habis dengan anak tak beriman. Maknanya pemerintah tak beriman kepada Allah, habis jadi punah jahanam rakyat. Faham tak? Dah pemerintah dah tak kira nak makan haram makan apa. Digalakkan pula makan haram. Semalam saya terima satu soalan. Ditanya. Dia kata tepat kerja saya ustaz. Dia ni pegawai dah, tapi dia marah ni ke kerajaan Selangor. Sebab apa marah? Pasal apa? Dia kata tak boleh wang zakat. Dia kata masa UMNO merintah itu boleh wang zakat. Ni bukan nak cerita politik, cerita agama. Faham tak? Jadi dia ni pegawai kerajaan, cuma dia atas nama ibu tunggal. Pegawai kerajaan nak makan zakat kepala otak apa lagi? Kereta dia 2 buah. Dia kata zalim kerajaan ni tak beri dia zakat, padahal dia ibu tunggal. Masa zaman kerajaan dulu beri dia zakat, padahal dia pegawai kerajaan. Sepatut dia bersyukur kerajaan sekarang tak beri dia zakat, kerana zakat haram bagi dia. Jadi dia tak makan dah benda yang haram, syukur alhamdulillah. Bukankah orang yang tak layak terima zakat wajib memulangkan kembali harta zakat? Dia kena pulang balik, dia bertaubat kepada Allah dan pulang balik, sama ada beri kamil atau terus kepada asnaf. Ni tak marah. Pasal apa? Kerana rakyat telah dibiasakan oleh pemerintah untuk melakukan perkara yang haram pada syarak, maka jadi hilanglah bisa tegal biasa. Bila mari satu kerajaan baru yang nak membersihkan perkara-perkara kotor, tak boleh nak terima. Dalil kita sendirilah. Kalau kita duk buat benda yang haram, lama dah, kalau orang kata haram kita marah. Tapi kalau kita tak buat benda tu, kita mudah boleh terima. Kalau kita buat dah, makan minum dengan haram dah mari ustaz khabar haram, kita tak duduk. Dia ustaz ni tak lalu ni. Tak apa kemah lah, cari ustaz lain. Jumpa ustaz kata tak haram mana, hawa-hawa nak haram. Ni boleh tahan sikit. Gitu. Pasal kita sedap dia haram-haram ni bisa dia hidup dalam tulang kita. La yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfihi haram au kama qala, tidak menerima Allah Taala akan satu semayang kamu dalam perutnya ada makan yang haram. Mata dah buka dengan benda yang haram. Leni pula jaga-jaga kalau orang panggil buka, tengok sikit. Kalau lek bandar ni lambat orang panggil. Semelih kubah 8 ekor, buka puasa Jember macam cara bodoh. Tengok dulu, ambil dua mana kubah. Lembu pitih ambil dua mana. Kabel kok mana yang tubik kubah 8 ekor tu pitih mana. Dada tubik pitih kubah kok mana. Kita gak Allah Rabbi macam Vietnam 2 minggu duduk dalam laut. Lambat dengar perebah kubah, siapa tanduk jilat. Ni masalah. Pasal tak ada soal dah. Bukan kata hukum warak, hukum bekah tak ada tu. Dia orang hak jenis menipu harta rakyat ni, hak jenis merasuah, berat tangan kali tu, tak boleh makan macam orang. Dia hak jenis cari harta halal, tapi ada juga sebahagian hartanya hak haram. Tu boleh makan. Bekah kata warak tak boleh. Ni terang-terang melebong pagi petang. Petih mari duana kata berjota-jota dalam bank dah ada melih ayam, melih lembu, melih kubang pergi makan. La ilaha illallah. Catuk belaka ni. Macam ayam. Meh pun catuk padi, kabur catuk kak. Bagak. Tapi bukan badan muting. Membatu kaki. Pasal timbang, pasal kita beribadah. Kalau orang tak beribadah,
Puas hati dah, dak semayang, dak puasa, dak Mekah, dak apa. Makan haram pula, puas hati dah, kena dah. Nah, pasal kita orang comel kira umur minyak hitam pula atas daya, dak kena. Kalau orang pakai uduh lain pamen. Nah, dia pakai baju pamen, tangan pegang sepanah, alik ni pegang cemblok, atas daya ada minyak hitam. Mana sabar ha? Nah, ni pakai baju lawa. Dengan baju kok, dengan baju tas, dengan kasut. Dah tahun ke ni tai ayam bu. Tak sabar ha. Makna kita orang beriman, ada nabi, orang Islam. Makan hak kotor-kotor. Batu berhati-hati. Kalau nak terima wang ihsan, biar kita orang miskin. Baru terima wang ihsan. Nah, kalau tak miskin boleh juga ambil tolong ke orang miskin. Ni cikgu. Guru besar boleh paper. Guru besar nak kelaut bila? Guru besar gaji 4,000. Dah bini cikgu pula, boleh paper, boleh hinjing untuk laut. Duduk 20 kilo dari laut. Kan Tuhan tanya belaka tu, kita dah orang faham belaka, faham atas. Dia main wah gitu. Rezeki jangan ditolak, dia main gitu. Orang dia pakai wah tu. Nah, rezeki yang haram kena tolak. Kerana di antara soalan yang kita akan ditanya di akhirat nanti, di padang mahsyar di hadapan Allah, an malihi min aina iktasabah. Hartamu ni ambil di mana? Mu sekian ribu bulan ada terima ni. Motor buk fiber ni mu ambil di mana? Mu layak tak minta yang boleh ke mu? Tak aku kabel JKK. Aku tolong orang ni bini-bini, aku ada lain bini-bini. Hak betul tak apa. Salah boleh sakit itu. Pasal hak orang ramai. Faham? Tak sah hak orang ramai, hak anak kita ambil biti tak ulang balik tak boleh. Ayah curi biti anak, ada? Dah raya-raya, kalau pergi raya, orang wi biti ke anak ke ayah? Wi ke anak dah. Ke wi ke ayah? Ayah nak biti raya, ayah kena pakai luar pendek baju Superman. Baru orang wi biti raya. Faham tak? Orang wi ke anak. Dah kalau 5-6 hari raya, anak seseorang boleh 400-500. Kena balik. Nah, dah duduk bilang payah ni perang. Ayah buat tak mampu. Ayah duk taruh kat ni. Bahang 300 nambah buat tak. Wajib kena ganti balik. Faham tak? Wajib kena ganti balik. Haram makan harta anak. Tak pulang balik. Lepas tu kalau kita kata ginilah, ayah buat tak ni boleh dah, halal adik dah. Adik tu kata halal, tak sah juga pasal udak-udak. Dah kalau kita tak belajar nak erti benda. Nah, tak erti benda jadi macam ayam. Kaih situ, kaih sini, kaih situ, kaih sini. Harta anak kita kena pulang balik. Tak pulang balik dosa. Dah kalau harta kita duk faham tu ni, mu bagi 200, mu bagi 400, Allah Rabbi. Boleh 200 ya pada hari surah. Bodoh sungguh. Ingat tu mak haji tu, kalau nak biti raya tak boleh pergi surah. Tak apalah, kita tak pergi dah. Tak pergi surah boleh 200 ya. Lepas tu jahil sampai ke mampu pakai dalam lubang kubur. Tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi, tak kenal Rasul, tak kenal halal haram. Pasal apa? 200. Dia punya pasal. Dalam tok kita itu ada orang bagi bitih gitu. Ada tak? Dalam tok nyang kita itu ada tak orang mari bagi atak itu nak ugut tok itu? Tak ada. Tak ada. Kerana kita jadi komang sepanjang. Kan dalam tok kita itu buat rumah diri. Dalam tok kita kalau tak ada kenderaan kita cari bitih diri nak beli. Nah, batu harga dia mahal, kita harga murah. Pasal apa? Orang order barang. Nampak? Hina kita. Dulu kau cari diri kan ni, kapung ni buka dulu ni. Ada ke batu? Ada. Tangan 2 kerat ni. Boleh jadi sawah, boleh jadi kebun ketah, boleh jadi kapung ni. Ada ke batu? Dapat mana ada lah. Wah ke tua-tua mana-mana ada. Ni ada hamba mak pek habis. Allah 20 ya mepeh ada apa. Mana makcik lama tak tengok kita dengar surah akik lucu. Akik lucu.
Dada nu mata panjang je keki boleh ada. Dia beli. Dah. Banyak nak dengar sakit lutut. Nak tipu Tuhan, nak tipu manusia. Ini ambil pengajaran belaka. Bukan kita nak kata orang ni tak betul tak. Nah. Tak tahu ke hukum, tak tahu ke benda, maka capar belaka. Kita makan hak halal, alhamdulillah. Makan hak haram, kalau kita tak sengaja makan, kita tak hati. Tak usah kata sengaja, tahu dah piti rasuah, bahang juga. Tahu dah piti haram, bahang juga. Tahu dah piti ni tak boleh, bahang juga. Tu dah usah kira. Kita tak sengaja salah makan, benda tu haram. Orang naik kapal terbang, kapal terbang British Airways ke apa semua, kapal terbang putih banyak babi-babi. Jadi mari menu makan, dia minta hamburger. Bukan hang tu ayam, hamburger babi. Mana boleh ada makan babi. Dia kata sedap kok burger masa makan lah kapal terbang. Dah sedap apa nata babi. Dia kata babi. Babi kan. Gua ni ustaz. Dah sengaja tak? Tak sengaja sungguh. Tak apa, istighfar. Tak berdosa. Tak sengaja sungguh. Tapi hati gelap. Hati kita ni macam kain putih Kalau kita ambil cat hitam, kita pergi sengelai cat jadi hitam. Hitam tak? Dan kalau kita tak sengelai, kita sepak cat ngecik hitam. Dah sama je. Hitam lah ke? Sengelai jiru dengan sepak hitam lah ke? Cuma hak ni jahat lah pasal sengelai. Itu makna kena jaga. Bila hati gelap, payah. Dah doa Allah sama benda hak salah sama masuk dalam perut kita. Akhirnya mari Quran tak dengar. Mari hadis lawang. Mari ulama dia pakai sorok untuk guru. Ini yang berlaku. Nampak? Bab kita ni lagi dak kepik, lagilah kita dak serik. Lagi dak kepik, lagi dak serik. Tengok orang main motosikal. Rung, congek, tayar depan duduk atas langit. Tak. Bisa. Kawan ni tepuk tangan. Kelak. Kung, bahang gesek dengan magak lori. Nyanda biar lokang. Kaki masuk skru, keting masuk skru lebar tu. Faham? Tekak ubus pandang dua ti. Doktor nak beki. Masa tu nak baik semula. Datuk Imam tu gua ni mau. Maya ajak. Dulu maya ajak. Dah kalau baik, lagi sungguh. Ambil katil hospital tu lipat biar mampus ditulis senang. Bayang sakit nak pergi surga, bila baik tak mari sekarang. Ni manusia. Lalu saja kau seorang. Aduh kelah mu. Siapa tak singgah rumah Allah. Bukan rumah Tok Imam tak singgah. Dah bila nak singgah? Nak bahang tanah. Tu kata umat manusia duduk cari harta benda, duduk galak. Nak mampu cari surga. Nak bahang tanah cari Tok Imam, cari Tok Bilal. Baru nak kenal ustaz. Tolong ustaz pergi rumah kejap. Mana pula? Ayah tu nampak orang ni. Nampak macam nak apa. Faham tak? Dah. Tapi dah Tok Imam tu bila orang baik juga. Pada hadap aje mari ayah tu. Lalu kau surah muka macam rimah nak beranak. Masa catum berkelebeknya muka uduh dah. Tak berahi ke orang surah. Tapi dah dengar nak mati Tok Imam orang baik juga. Nak pula Tuan Allah kata ada nasi sikit buat. Faham? Lagi pula. Tu kata. Dia keras sikit tak apa. Dia kalau lembut sangat tak sedap. Jadi orang puang pula. Tapi hukum sama je. Haram tetap haram. Ada kata dak ustaz tu keras. Keras. Dah keras pergi kat lembut. Kat lembut mudah pergi tak? Dia buat alasan je. Dan mu kata ustaz tu untuk guru tu keras. Mungkin ngaji kat lembut. Dah mudah pergi tak? Mu alasan saja. Buat lagi kat lembut, mu kata lembut sangat. Tidak kira keras lembut. Dia hukum mesti sama.
Haram tetap haram. Faham? Jangan suara keras tapi ukur lembek. Nampak? Suara lembut apa? Asal hukum tetap. Jangan ubah. Nampak? Dia Tuhan buat ni, dalam dunia ni dia ada keras, dia ada lembek. Dalil tengok di rumah. Bini lembek, laki keras. Betul tak? Kalau bini lembek, laki lembek, tak jadi kawan rumah. Faham tak? Batu ke puang, kalau anak dia payah nak marah. Melainkan ayah, sifat dia fitrah. Kena dah tu, panggil balance, matching dah. Nah, anak manja, mak marah juga, mak kata kan ni, angah hanjak wah turun. Budak tu takut orang kata gitu. Tak takut pasal lembut. Dia kena ada ayah pula. Turun! Rapok tu. Faham? Baru betul comel tu Tuhan buat. Tak boleh salah. Dah rapang pasal dia dah. Lembek lolek. Nah. Tapi ayah kita sebagai ayah lembek pada mak dah pula. Mak kata jangan turun. Ayah kata jangan turun. Kau berat dandang ayah. Ni kata sebab tu lah jadi porak peranda negara kita. Dengan sebab kita tak main peranang yang tu. Kita jahil dah dengan hukum syarak, tak tahu benda dah. Kita tidak jadi pula sebagai seorang rijal yang sungguh, yang qawwamuna 'alan nisa, yang menjaga keluarga dan isteri di dalam rumah. Tak seperti jantan sebenar. Anak tak takut kita. Faham? Dah pasal kita beri lara ke dia, beri modal ke dia, beri peluang ke dia, beri muka ke dia, ada apa? Semua berpunca daripada kita tidak mendapat pengajaran, petunjuk-petunjuk daripada ulama-ulama. Ada. Ulama ni dia pesak mau begini. Dah anak awak balik motosikal orang tak kata apa ayah. Tak kata apa. Orang kata dah motor dia balik. Biar kau pekeng dah. Pecah awak depan bawah rumah. Bawa exhaust awak tu bik belok apa. Tak ada kata apa. Habis kata anda ke anak ke beki. Padahal motosikal orang bahan curi balik. Kau bek bawah rumah. Dah. Punah jahanam anak ni. Dah leraba mari panggil. Bukan anak gini. Kena pergi ambil bala lagi tengok. Pada apa? Curi motor. Faham? Balik nak semayang, nak tidur, anak pasang TV tak berani nak kohok. Dah ayah kepala otak benda gitu. Nak semayang garik ni, anak duk pasang bola. Tak berani kata kohok tutup dulu garik. Tak. Wak dak itu. Mayang lah bola itu, pasang kuat 3 balik. Bunyi go, keling. Takut go. Faham? Berat nang ini. Garik ni tutup TV, tutup radio. Anak dia kata, biarlah cerita dak ayah. Ambil radio tohuk dalam lokang. Tak boleh buat itu, kita ayah ke mana? Khabar kanak ni. Jangan tengok drama joget-joget gini. Ayah dak benar nak tengok cerita lain. Animal Planet. Beruk belawang cacing, tengok. Faham? Boleh tahan kira. Joget-joget tengok apa? Malaikat semua lagi. Anak dia tanya, ya sedap. Sedap, ambil TV, belah 2 dengan kapok. Bukan mahangat ni, Maidin 299. Boleh obat gigi pula 3. Faham? Baru dia takut dah main ayahku ni. Tutup ayah balik, tutup ayah balik. Nah, ni dah ayah diri pula tak boleh nak harap dah. Macam mana kita nak betul keluarga kita? Yahudi Nasara duk mengajar sama dalam TV. Betul ada 30%, 20% benda kebaikan tu. Hak banyak, hak jahat. Dah kalau kita tak kawal, hak mari dengar berapa kali mari anak kita mari dengar. Bini kita mari nadah kitab berapa kali seminggu. Hak nadah dengan TV berapa jam sehari. Dengan drama, dengan joget, dengan gosti, dengan Hindustan, kepala otak jadi jeng habis. Betul tak? Sebab tu kita, anak kita, bini kita, waris kita, birah kita, profesan kita, jahil hukum syarak. Pasal apa? Pasal Tok Guru salah. Tok Guru bukan syekh, tapi TV 1, TV 2, TV 3 suku, TV 9, Astro. Nah, kita duduk surah ni balik. Ayah, subhanallah. Sebeh bapak ni, suruh lagah, kayu kakak. Beli Madinah. Balik tengok anak dengan bini duk tengok Akademi Fantasia. Salah satu rancangan yang dilaknat di atas muka bumi.
iaitu yang memperaga mengadukan laki-laki dan wanita dalam satu tempat untuk derhaka kepada Allah. Anak ngebini duduk tengok, kita balik pegang sebeh, buka pintu tengok duduk nyanyi, ya duduk nyanyi. Nyak ke nak marah? Tanya pula ayah. Nombor manusia menang. Tanya pula, bangang punya ayah. Ambil sebeh tu boleh tekak ayah jeruk, rendahlah kalau. Tak sungguh. Bukan kita tak boleh tengok TV, bukan. Kita ada peraturan dia. Dia ada sempadan. Dia ada hudud hak dia. Dia bukan bebas sebebas-bebas dia. Hak belakang mata kita, ya depan mata pun kita tak boleh ubah juga. Nampak? Jadi bila kita tahu sesuatu perkara, maka kita nak buat tak buat, itu suku kira. Tapi tahu itu menjadi kewajipan yang asas. Sesiapa yang nak masuk buat satu benda, wajib kena belajar dulu. Maka kita sebagai umat Islam tak dapat tidak, memang kita wajib kena belajar. Sekarang ini Allah mudah nak belajar agama supaya kita tak jadi buat benda yang haram. Cukup mudah. Dah? Kalau zaman dulu di Terengganu ni berapa orang ngajar agama? Nampak? Tak ramai mana. Toku Paloh zaman dulu orang cerita duk mengajar. Orang ngaji ada 2-3 kerak. Haji Abdul Rahman Limbung, tokoh kemerdekaan, duk mengaji. Tok Kenali tu cerita balik daripada Mesir, daripada Mekah. Masa tu Tok Kenali boleh beri fatwa dah. Balik ke Kelantan ziarah kerana lama tinggal bumi Malaysia. Dengar orang kata ada orang selamat ni di Terengganu ni. Mari jalan kaki dari Kota Baru, Tok Kenali. Nak tengok orang selamat. Aku jadi mufti dan Mekah beri fatwa dah, tak selamat lagi. Mari tengok, ingat dia Haji Rahman Limbung duduk ngaji dengan Tok Kupaloh. Tok Kenali tak berani nak naik, nusuk bira koloh, takut tengok muka Tok Kupaloh bekeng sangat. Tu cerita lah dulu. Maknanya jalan kaki nak ambil ilmu, nak ambil berkat. 3 hari duduk nak salam, ambil ilmu sepatah dulu. Keliling rumah orang ngajar dagi jahil siapa kemampu. Ayah jahil, anak jahil, cucu jahil, bini jahil, tok birah pun lebih kurang tu dia kok. Bukan kita nak kata kat sini tak, seluruh dunia. Dak rugi kalau kita nampak buruk kita. Dan jahil habis lah, tak ada apa. Kalau main, pucuk bandar turun. Bukan kata pada kemuting tu, duduk dalam tasik kenyil. Turun, aku nak tengok juga. Aku nak pergi surau. Nak tengok orang main. Orang ngajar kalau berang 3 orang. Tok Imam, Tok Bilal, JKK. Berat nandang tu. Rakyat tak ada. Pas bandar berlaku. Ada orang jual, ada apa? Orang jual ni orang ngajar mana lebih? Orang jual lah. Tak usah cakap besar. Sebut dalam Quran lah mereka, wa iza ra'au tijaratan aw lahwa infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Bila ada jual, ada main, mereka hunggar pergi. Itu zaman Nabi. Nampak? Tijarah, orang jual, lahwa, orang main, infaddu, bukan pergi molek, hunggar. Betul kan? Ulu kalau berang, ulu puing. Waktu buruk. Pergi juga nak tengok bunga apai. Orang timau bukan apai. Kacil tak sekecil-kecil kacil tu. 7 kepala tu baik. Dan orang mana tak ada arah. Tubik dah 7 orang. Kau start balik apa. Tak ingat. Tuk lah bonek. Pak tubik pula. Faham? Nak tengok. Hak turun dengan kereta lebih. Hak turun dengan mesin kisah seminyak. Turun dengan kepala lari minyak. Habis. Ilmu agama jahil tukir siapa ke masuk dalam lubang kubur padang cari harta cari apa. Tak boleh benda, tak boleh benda. Pakai kacil buruk tak semayang. Bodoh ke cerdik. Orang pakai Porsche, Lamborghini, sutir 2 juta harga, semayang 5 waktu lelak ada. Ada seorang jutawan, dia orang Selangor, duduk di Kuala Lumpur. Kereta dia hak murah sekali 3 juta je. Kereta dia Bentley, faham, model baru, hak murah sekali, semayang 5 waktu dah. Kita kacil buruk.
Bonek ikat dengan tak kokek. Dah semayang dah. La ilaha illallah. Nampak? Tuhan wi sikit. Bukan dah semayang. Lawan Islam tu. Orang tepek poster tu guru ni pokoknya siap Beci tengok. Aduh. Dengar ustaz mari ludah. Ludah. Ci. Dah nak mampu bahang tanah lagi. Tak mau ikut Islam. Masih hidup ikut Islam. Pesan lama. Dia ajar ke orang kampung Islam ni pesan lama. Orang kampung hak bodoh ikut juga. Pasal uliviti 20 ya 30 ya dia kata pesan lama. Pasal apa? Pasal kita ni jenis beri makan, boleh beri makan kita terutang budi kena konak semua kita. Bak mati kita dah tahu benda. Dia kata pesan lama. Dah kalau pesan lama mu pergi Mekah dia sibuk. Siapa musim Mekah dia pergi ke Mekah. Tanya hukum huduk dia kata pesan lama. Tanya nak pergi ke Mekah dia pergi ke Mekah. Dah ke Mekah pesan bila tau. Ingat haji dah zaman sekolah gamal Mekah ke zaman para meswara. Hak Mekah tu zaman Nabi Ibrahim tu. Zaman lama dah kan mungkin kata zaman lama tak boleh ikut. Yang pergi Mekah ada lagi Mekah. Ambil sebuah bah puak-puak mung pergi haknya. Belilah pandai sebelah barang. Tak faham benda. Pesan lama kalau ikut tok guru pesan lama dak rak cerita ikut tok guru. Dak rak main surah, dak rak. Tak boleh gojek. Dia main gitu. Nah, tapi bayar mati semayang surah tu pelik. Dah musik projek dak berakhir main surah. Semayang kat projek banyak kat binyo. Dah mula main cari makan ke darah situ. Balik juga ni rumah Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, balik kepada Allah untuk dihitung segala amal ibadat kita, baik atau buruk Tuhan balas belaka. Dia buka makan nasi lalu ke mayang dulu. Dia tak tahu juga ni. Mana tuang surau mana? Semayang dulu. Makan dulu. Buka dulu. Boleh kira. Takut terlebih warok. Boleh kira dah. Tak apalah kita buka sekejap lagi. Pasal jangan bimbang kita berhenti, kita nak makan kau. Pasal nampak muka lain macam nampak. Mana tak berhenti ni. Dak kita berhenti insya-Allah. Tianu tu 7.15. Sini berapa? 7.40. Sama? Ada kalau 7.40 dah lagi. Haji tu cerita dia. Jadi agama-agama ni bukan tidak berakhir ke kita. Agama hukum hakam halal haram ulama nabi rasul kitab-kitab ni bukan tidak berakhir ke umat. Nak wi jadi molek. Nak lepas tu moknya belebelkan nak. Nak ayah marahkan nak ada moleknya pukul. Tapi bab apa pukul pasal awak benda tak betul. Tidak je dengar lagi anak dia kena bahang apa. Lapuk tangan pelepahnya. Warna mang bahang anak parak ni. Bahasa anak tak reti bahasa. Bab apa? Berakhir baca buku. Memang ayah tu kurang-kurang nauti pe kuda. Anak baca buku godang. Tak ada. Faham? Mereka bahang anak curi harta orang. Anak isyak dadah. Anak tak dengar kata. Kenak korang buat benda tak molek. Baru bahang. Dah bahang tu tujuan dia nak suruh sikit. Gitu juga. Mari agama ni bukan nak menyusah. Agama ni memudahkan kita. Tuhan cipta manusia ni dia ada hati. Oleh kerana ada hati inilah maka datangnya agama. Kalau tak ada hati, tak ada agama. Sebab hati ni dia ada dua. Jalan molek, jalan tak molek. Orang yang jalan molek tak apa. Jalan molek. Kalau hak jalan tak molek, pakai ikut hati. Kalau balas nak pakai mana? Pakai ikut hati. Berbunuh-bunuhan. Maka datang agama. Hati bukan raja, agama itulah raja. Hak ni kata gini, hak tu kata gitu, buka Quran. Ni orang kata kena potong tangan, dia kata hudud tok guru. Dia ajar pula ke ayat kupu di balai raya, hudud tok guru, tak betul. Sedap kamu. Buka Quran. Quran di rumahmu. Sama je Quran mana-mana. Asyariku wasyariqatu faqtu aydiyahuma. Orang curi laki-laki perempuan yang sabit kesalahan kena potong tangan, bukan tok guru.
Bukan ulama buat. Kalau hukum tok guru dah ikut tak apa. Kalau ustaz lah mari royak dak amal pun tak apa, tak baca Quran. Nampak? Tu cerita dia, lepas tu dia ada agama supaya kita ni dak masih memenangkan pendapat hati masing-masing. Lepas tu ada ke orang bodoh jawab. Dia kata ada watang tangan belaka kena. Cerita lah watang tangan kau. Ada ke cakap bodoh gitu. Sebab tu kalau bodoh duduk diam. Jangan cakap waksnya. Kalau kita nyandar di tiang ni 3 minggu, kita bodoh, kalau ada kita bodoh. Tapi syarat senyap orang cakap jangan sapuk. Kita sapuk syuting lah, natang ni bodoh lah gitu. Faham? Pasal apa? Pasal kita pergi cakap. Nak dikira kata lah kalau potong telur syuting potong tangan kau. Dak lah. Neh. Dia ada nisok dia kan. Neh. Qadar yang tertentu, katakan qadarnya RM1,000. Kena potong tangan ni lah. Nah, kalau 900 ya tak kena potong tangan. Nah, dia bukan kong lagi, ikut sel lagu tu. Lepas tu jawab pula bengong seorang lagi. Dia kata kalau gitu sudah kita curi 900 ya. Tak sampai 1000. Ada enggak? Ada sama orang bodoh. Pak ke kiamat ramai orang bodoh. Jawabnya betul dah. Tak kena potong tangan tapi mu kena hukum lah, tak sel. Kena je, kena denda, kena rotang. Faham? Tak kena lah hudud. Nah, walhasil bila kita tak tahu ke benda duk diam. Kita tak tahu ke apa memang tak dicapur pula tu. Tak percaya tengok di jabat-jabat. Kalau dia buat mesyuarat antara pengarah-pengarah, office board, sisi, gawat takbir lagi jauh. Ni mesyuarat pengarah-pengarah. Awak kan ni tubik luar. Tahu dah apa? Saya kan ni tapi saya nak wih pendapat. Ada. Ni mesyuarat pengarah. Mudah reti bahasa tubik luar. Dia hukum gitu kan? Tu tak jabat. Dah gini gitu tak? Kita rakyat biasa ni ikut tok guru sudah ikut ulama sudah tak usah capur bab dunia tok guru dak cara dah ke kita. Bab akhirat kita kena ikut tok guru. Kita nak buat semi banyak-banyak mana tok guru dak capur. Tok guru kata, "Warna semi sikit." Ada. Dia bab hukum hakam. Kita nak buat maknanya nak buat atap nak masuk berapa puluh keping. Ustaz dah cara tu. Wandamu nak buat atap bawah kaki di atas tak apa. Tapi bab agama kehidupan kita serah pada ulama-ulama. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan jadi tetamu Allah straight sampai kepada 3 juzuk. Juzuk yang pertama Tuhan beri rahmat, juzuk yang kedua maghfirah keampunan, dan kita nak merdeka yang sebenar bukan 31 Ogos tetapi itqu minan nar. Hak Nabi kata sebulan nama Ramadan merdeka daripada api neraka. Sekarang ini kita nak satu lagi kemerdekaan, kita dapat menjalankan ketaatan kepada Allah sewenang-wenangnya. Tak boleh lagi. Kita masih tak boleh nak laksanakan prinsip-prinsip Islam yang asas dalam negara. Banyak lagi benda yang kita masih tunduk kepada prinsip-prinsip manusia yang datang daripada Yahudi Nasara. InsyaAllah kita teruskan perjuangan, memberi sokongan kepada ulama-ulama supaya kita dapat merdeka sungguh, iaitulah balik menjadi hamba Allah, tidak tunduk lagi pada perlembagaan negara ciptaan manusia semata-mata. Insya-Allah kita akan jadi tetamu Allah. Dan satu soalan, masa zaman muda dulu saya ada tinggal puasa wajib tapi tak tahu jumlah berapa banyak mana. Setelah saya diberi hidayah oleh Allah, sekarang saya nak ganti. Bagaimana cara kerana tak tahu jumlah? Adakah saya kena bayar fidyah? Dan kiranya kena bayar berapa jumlah? Boleh tak saya nak bagi sendiri fidyah? Boleh tak nak beri pada orang yang menentang Islam sedangkan dia miskin, anak yatim dan susah? Soalan kedua, kalau baca sejarah Nabi SAW puasa sunat kerana tak ada makanan, tapi bila sebelah tengah hari ada makanan Nabi berbuka. Boleh tahu tak puasa sunat sekerat hari walaupun bukan kerana tak ada makanan, tapi saja-saja nak puasa sekerat hari? Itu soalan dia. Baik, sebelum daripada itu, kutipan derma pada petang ini bukan teket bayar makan buka dah, untuk kegunaan kebajikan surah kita ni yang masih banyak lagi belum siap, jadi tolong jalan derma kotak tu. Bulan Ramadan ni Tuhan ganda, Tuhan ganda. Kalau seria hak paling komang Tuhan bayar 10 riyal di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dapatlah pula memberi sumbangan yang kekal abadi, yang kita nampak keuntungannya di akhirat nanti. Jadi dia tanya, dia zaman muda tinggal puasa banyak, lepas tu banyak sangat dah reti banyak mana, nak kata apa ni? Nak kata 100 hari ke 1000 hari ke? Jawabnya, bila kita tak tahu, caranya kita mula-mula sekali bertaubat kepada Allah.
kemudian kita qada. Kita qada, ikhlas niat nak bayar. Bila sampai pada masa kita telah pun lebih daripada jumlah yang kita tinggal, insya-Allah Tuhan akan datangkan rasa lebih. Ni tok guru ajar. Qada dulu, qada. Tiap-tiap tahun kita qada sama. Pasal kita dulu 20 tahun lagu. Qada sama, duduk saja qada, hari-hari dak akan puluk qada. Bila sampai masa lebih, insya-Allah kita akan ada perasaan rasa lebih dah daripada hak tu. Kita akan ada rasa lebih. Imam Nawawi jawab, kalau lebih tu memang, kalau ada lebih sungguh, maka jadi pahala puasa sunat. Tak usah bimbang, tak usah teka, tak usah bubur pasal kita dah reti nak teka. Akan ada rasa perasaan, oh lebih dah aku. Insya-Allah. Syaratnya kita mula daripada sekarang. Kemudian nak fidyah ni nak bayar sendiri boleh Fidyatun ta'amu miskin, bayar kepada orang miskin. Kalau kita tinggal 20 tahun dulu satu hari, sekarang ni dah insaf wajib qada satu hari, cuma 20 cupok beras. Pasal atas satu hari ganda 20 tahun dengan satu cupok, jadi 20 cupok beras. Jadi kalau 30 tahun kita tak puasa, baru nak puasa mungkin dalam sebeng beras. Tapi tak apa. Itu hak orang miskin. Bukan hak kita. Hak kita ni menunaikan ketaatan. Kemudian dia kata Nabi puasa sekian hari tak ada. Nabi puasa tu makna bukan Nabi niat puasa, Nabi tak makan. Bukan puasa sekian hari, Nabi tak makan. Jadi tak ada niat puasa sekian hari. Nabi tak makan. Nabi kata amsaktu, aku tak makan. Bukan aku niat puasa sekian hari. Tengah hari ada nasi, Nabi makan. Kita salah faham Nabi niat puasa sekian hari. Tak ada. Puasa sekian hari ni budak-budak. Jadi insya-Allah kita berdoa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma bi barakati syahrika hadza syahri ramadan nas'aluka an tarzuqana sihhata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana wa siyamana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata orang tua-tua pakaian digigit giku tak baik pakai kerana ia boleh membawa sial. Betul ke tak? Tak bawa sial. Dalam kitab fiqh kata pakaian yang kena digigit tikus sunat kita basuh. Takut mulut dia tu ada mengandung najis. Maknanya bila basuh tu pakai semula lah. Ke lepas basuh waktu aku api. Ke mana? Tak. Tikus tak sial, tikus. Yang sial itu manusia. Kerana mendadak hukum Allah. Hak tu sial. Quran tak mau ikut, Rasulullah tak mau ikut, bapak sial tu. Natal tak sial. Bagaimana mencari untuk membunuh tikus dengan lebih baik supaya tidak menzalimi binatang tersebut? Tolong Ustaz terangkan. Dalam hadis tak ada sebut maknanya cara bunuh tikus. Dalam hadis hanya sebut cara bunuh cicak. Nabi kata barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali katak mampu dah 100 pahala. 2 kali katak baru mampu 70 pahala. 3 kali katak baru mampu 50 pahala. Ataupun hadis yang seumpama dengan itu. Hadis kita baca tadi riwayat Imam Tirmizi. Perintah yang umum pula Nabi kata iza qataltum fa ahsinul qitlaq. Bila kamu nak membunuh yang dibenarkan syarak, maka perbaikkan cara membunuh. Maka maknanya kita katak tikus tu sekali katak mampu. Tetapi tikus yang sunat bunuh ni tikus yang membawa mudarat kepada manusia. Tikus bawa penyakit. Tikus jenis kerik rumah hak berlubang habis tikus-tikus orang latar-latar. Tikus hak baik tu dak sunat bunuh. Hamster, tu dak sunat bunuh tu. Faham? Tikus benda tikus kasturi. Tu jenis dak sunat bunuh. Faham? Tu jenis dak merosak rumah tangga. Bukan bunuh semua. Kita ni pergi bakar tikus. Boleh tikus ciuah minyak gas. Lepas tu cucuk buka pintu. Cung tikus pun lari. Tak? Firework. Bunga api. Jawabnya dia kena bakar pula dalam neraka bila-bila. Tikus tu tukang bakar. Dah lewat zalim gitu. Dua lagi soalan.
Apa hukum lukis gambar orang, potret, sama ada gambar orang yang lukis itu masih hidup atau telah meninggal dunia, digantung gambar tersebut pada dinding bilik rumah, minta jelaskan. Apa hukum perempuan menyanyi lagu unsur ketuhanan, kejaran dan musabaqah yang didengar oleh golongan lelaki? Baik. Jawabnya, lukis ataupun buku tak boleh jadikan gambar orang hidup ini atau binatang yang bernyawa sebagai perhiasan. Kalau sebagai pelajaran boleh, sebagai pameran boleh, perhiasan tak boleh. Kerana perhiasan gambar-gambar bernyawa ini ada orang-orang kafir. Nah, dalam gereja-gereja dia memang bubuh gambar-gambar bernyawa di dinding. Gambar kuda, gambar bidadari, gambar orang puang, gambar orang lelaki. Jadi dalam orang Islam, Nabi tak suka benda-benda hidup dijadikan sebagai perhiasan pada dasi dan pada dinding. Banyak sangat dalil. Di antaranya satu hari Nabi masuk dalam rumah dan Nabi tengok apa benda ni. Aisyah meletakkan langsir ada gambar burung. Sedangkan hari sama-sama Nabi tak cara hak langsir-langsir, tapi hari ni Nabi merah mukanya, tanda marah. Merah tu marah lah. Maka dikoyak dua langsir tersebut, dijadikan batal. Dia belah dua langsir, jadi putus gambar tu, dia buat batal. Faham? Menunjukkan gambar-gambar hidup ni boleh buat, boleh pakai, tapi jangan buat untuk perhiasan dinding, perhiasan jenis digantung-gantung. Awak lapik, awak jirit tak apa. Awak tidur tak apa. Kita tindih atas dia. Jadi gambar potret ke gambar apa tak salah jadikan perhiasan. Nak? Kalau nak gambar yang tak bernyawa. Boleh gambar stadium utuh, tak apa. Bord dinding. Comel juga. Nak? Burung di gelas. Lepas tu perhiasan tak? Tak apa. Dia kecek-kecek itu bukan burung tu, macam ke burung, bukan perhiasan. Dia tak boleh perhiasan rumah. Faham? Dan sebaik-baiknya tak ada langsung lah gambar-gambar, tapi hak duduk dinding tu yang muktamad ni. Gambar-gambar kita hak lawa-lawa, gambar nikah, gambar sanding, gambar cerai kalau ada. Faham? Tak ada kartun dinding. Bicara orang cerai ambil gambar. Banyak orang nikah lah. Dan kita buat fashion baru pula ni. Cerai, buat makan bulu. Ni buat tradisi baru pula. Cerai, pukul gambar. Sipang dalam album, sipang dalam laptop, sipang dalam apa-apa dalam CD. Time raya-raya orang mari nak tengok, tunjuk lah. Jangan pamer di dinding. Melainkan untuk pelajaran tak apa. Macam budak-budak sekolah. Dia buat gambar harimau kan. Ini harimau, tak apa tu bukan perhiasan. Ada kan gambar rimau, gambar jirapah, pak cikgu duduk ngajar sekolah di makmal, di pejabat untuk pelajaran, tak apa. Faham? Ataupun untuk pameran, memberi maslahat pada orang, digantung gambar-gambar orang, gambar pesalah ni, gambar ni, boleh buat tunjukkan. Ni orang ni jenayah dadah, ni gini jenayah ni. Itu bukan perhiasan, itu pameran. Di tadika-tadika kan dia kan pasti kan. Kan cikgu ajar dia kan ada gambar dinding, gambar rimau. Murid-murid kan belajar ini harimau. Murid-murid ini harimau. Ini jirafah. Ini labi. Ini JKK. Ada belaka. Tu tak apa tu pelajaran. Orang perempuan nyanyi lagu ketuhanan, lagu-lagu kesedaran, lagu agama je lah. Kemudian didengar oleh orang lelaki. Khabar sama-sama ada orang perempuan haram bernyanyi-nyanyi, melunakkan suara dan didengar oleh bukan mahram. Batu kita khabar sama, dengar orang lelaki nyanyi makruh. Faham? Dengar orang perempuan nyanyi haram. Yang kita boleh dengar mahram kita menyanyi. Rasa kata lagu ketuhanan, lagu rock pun boleh. Faham? Mu dengar tak baik ni, dengar kaset perempuan nyanyi. Tu aku. Tu dia nyanyi dalam tak apa. Faham? Lagu ketuhanan pasal kita ni jadi mafuk duk fahamnya. Bila lagu agama tak apa. Ni banyaklah TV. Nampak Akademi Nasyid. Boleh ke tak? Bang haram. Qomat kena perlahan tak boleh kuat. Fala tahda'na bil qawli, Tuhan kata. Maka jangan kamu hai perempuan melembutkan suara. Jangan. Takut perempuan laki-laki yang hatinya fasik nak jadi fitnah. Tak boleh.
Jadi balik pada fatwa asal, haram perempuan bernyanyi, maksudnya didengar oleh laki-laki bukan mahram. Tak ada kira lagu nasyid, dak nasyid haram belaka. Tak boleh. Musabaqah pun tak dibenarkan. Faham? Belajar Quran tak apa puan, belajar taranum, tapi tak salah duk akak-akak suara. Kerana Tuhan kata jangan kamu lembutkan suara kamu di hadapan laki-laki. Tak boleh. Dah? Soalan terakhir malam ni. Apakah hukum orang yang menjual dan membeli CD cetak rampok? Tengok dulu. Kalau tuang dia tu orang kafir harbi, maka harus. Kerana kafir harbi ni kita wajib perang. Maka di antara cara memerangi mereka itu, kita perang ekonomi mereka itu. Iaitu kita rugikan perniagaan mereka itu, boleh. Sebab harbiyung maknanya kita kena perang. Faham? Kemudian pula kalau hak orang Islam, kalau tuang dia beri izin, maka harus. Kalau tuang dia tak izin, maka haram. Faham? Baru-baru ini kawan saya ada baca dari seorang pelajar perempuan. Lalu perempuan itu berkata membaca dari orang membuka pintu neraka. Tak ada ni. Tak ada hadis sebut diary. Faham? Jadi kawan dia baca diary dia. Lepas tu dia kata orang baca diary orang tak ada izin masuk neraka. Tak ada lah hadis lagu tu. Tetapi perbuatan tu haram, tak boleh. Diary ni dia privacy. Nampak? Maknanya rahsia hidup seseorang. Hak kita, macam laki kita. Kita suka dah anak kita buka laci kita, boleh tak? Tak usah kata orang luar. Anak kita masuk bilik kita, buka laci, buka komputer kita, file-file kita tengok habis. Kita marah hak. Itulah maknanya hak peribadi. Tak usah orang lain, tak boleh. Jadi hukumnya haram mengintip rahsia orang tanpa izin tuan dia. Ada perintah larangan yang umum dalam hadis-hadis yang sahih. Hukumnya berdosa. Soalan seterusnya, apakah kita boleh sunat tahiyat masjid di surau? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kerana surau bukan masjid. Dalam mazhab lain boleh. Kerana tiap-tiap surau buat untuk semayang, dikira masjid juga. Soalan terakhir, apakah kita diwajibkan menunaikan solat Jumaat bagi seseorang yang bermusafir? Musafir ni khabar kan? Wajiblah orang itu laki-laki menunaikan Jumaat, mereka yang ada uzur. Maka musafir setengah daripada uzur boleh meninggalkan Jumaat. Wallahu a'lam.